Facebook dengan TikTok. Satu Facebook, satu TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang kedua anjuran surau Nurul Iman Keramat Wangsa menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi malam ini kita telah sampai kepada penghujung dari bab yang pertama. Kalau cetakan lama di muka surat 35, kesimpulan daripada perbincangan tentang bid'ah. Jadi kita nak buat rumusan lah daripada kuliah-kuliah kita yang lalu. Kita menceritakan tentang tajuk bid'ah ni, apakah rumusan dia. Jadi ini macam kita kata bid'ah make simple lah. Faham bid'ah dengan cara mudah. Kita bagi poin-poin sahaja. Poin yang pertama adalah takrif bid'ah. Apakah definisi bid'ah? Dari segi bahasa, bid'ah ini adalah melakukan satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Dalam bahasa Arab, ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu perkara baharu yang dulunya tak pernah ada. Maka itu dinamakan bid'ah dari segi bahasa. Sementara dari segi syarak, definisi dari segi syariat, para ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza tetapi natijah akhirnya sama. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang umum, yakni luas, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang khusus, yakni sempit. Apa maksud dia?
Ulama pendekatan yang pertama memberi takrif bid'ah ni dengan takrif yang luas. Jadi banyak perkara akan masuk dalam makna bid'ah. Apa dia bid'ah di sisi mereka? Misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Sultanul Ulama, ya. Al-Imam Izzuddin Abdul Salam yang digelar sebagai sultan kepada para alim ulama, antara ulama yang memilih pendekatan yang umum. Dia mentakrifkan bid'ah sebagai fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah bid'ah. Tak kisahlah perbuatan itu dalam urusan dunia ke, agama ke, perbuatan itu baikkah, burukkah, asalkan zaman Nabi tak berlaku, namakan bid'ah dahulu. Lepas itu barulah dikaji. Bid'ah itu ada tak dalil yang menyokong? Kalau ada dalil yang menyokong, dibenarkan. Boleh buat. Lalu diistilahkan sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Ada juga istilah bid'ah mahmudah, ya, bid'ah yang terpuji. Tetapi apabila diukur pada dalil, didapati bercanggah dengan dalil. Ada bertentangan dengan dalil itu mungkin bercanggah dengan Quran, hadis, ya, dan sebagainya. Maka dilarang, jangan buat. Benda bid'ah ni jangan buat. Kerana bercanggah dengan dalil. Lalu dinamakan bid'ah sayyi'ah, makna perkara baharu yang buruk. Ada juga dinamakan bid'ah mazmumah, perkara baharu yang terkeji. Jadi dari segi practical consequence-nya, natijah akhirnya ada bid'ah perkara baharu yang boleh buat, namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah perkara baharu yang tak boleh buat, namanya bid'ah sayyi'ah. Ini secara umum begitu. Tetapi ulama pendekatan yang kedua, mereka dari awal telah menyempitkan makna bid'ah. Dia bagi definisi yang khusus. Bid'ah di sisi mereka hanya perkara baharu yang tak disokong oleh dalil saja. Bid'ah ini bagi mereka adalah ma'uhdisa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaihi. Ini takrif antara lain diberi oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Mengadakan satu perkara baharu daripada perkara-perkara yang tidak ada asal dalam syarak yang menunjukkan kepadanya. Maknanya tidak ada dalil yang menyokong. Itu sahaja dinamakan bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Adapun kalau perkara itu baharu, tetapi bila dicek dengan dalil, ada dalil yang sokong, maka dari segi syarak kata mereka tidak dinamakan bid'ah. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun dari segi bahasa memanglah bid'ah lah juga sebab benda baru. Tapi dari segi syarak mereka tidak namakan bid'ah dari awal. Maka sebenarnya sama juga. Di sisi ulama pendekatan yang kedua ini, yang mereka namakan bid'ah tu tak boleh buat. Kerana bercanggah dengan dalil. Tak dapat sokongan dalil. Dan itulah yang dinamakan bid'ah sayyi'ah, ya, oleh ulama pendekatan yang pertama. Sementara perkara baharu yang disokong oleh dalil, mereka tak namakan bid'ah langsung. Lalu boleh buat. Ya, walaupun benda itu baru, tapi tak bercanggah dengan dalil. Boleh buat. Tak payah namakan bid'ah. Yang ulama pendekatan kedua cakap bukan nama bid'ah, itulah yang dinamakan bid'ah hasanah oleh ulama pendekatan yang pertama. Maaf ya, agak batuk. Setakat itu jelas tak, tuan-puan? Jelas ya? Dua pendekatan berbeza, tetapi natijah akhirnya sama. Kenapa? Kerana kalau tak faham yang inilah, ada kawan-kawan kita tu datang membangkang. Oh, dia kata yang Ustaz kata Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah, inilah dia. Itu hanya bid'ah dari segi bahasa. Dia tak perasan ya, bahawa ini ada kaitan dengan takrif tadi. Untuk ulama yang mengkhususkan bid'ah hanya kepada yang tak ada dalil, maknanya yang buruk sahaja, maka yang baik dia tak panggil bid'ah. Maka kalau dinamakan bid'ah juga, kata mereka itu hanya dari segi bahasa saja. Kerana dari segi syarak, untuk mereka bid'ah hanya yang tak ada dalil. Jadi seperti yang Sayyidina Umar kata, sebaik-baik bid'ah inilah dia, iaitu buat salat tarawih di belakang satu orang imam 20 rakaat di awal malam sebagai sebaik-baik bid'ah,
Di sisi ulama pendekatan yang kedua, itu bukan bid'ah. Kerana bid'ah ni yang dilarang saja. Kalau yang baik, orang tak panggil bid'ah di sisi mereka. Jadi orang kata gitu, tu Sayyidina Umar kata bid'ah. Oh, itu dari segi bahasa saja. Jadi tidak menafikan bahawa kedua-dua kumpulan ulama ini sama-sama bersetuju tidak semua perkara baharu itu haram dilakukan. Hanya perkara baharu yang bercanggah dengan dalil saja yang diharamkan. Jadi saya harap kawan-kawan kita ya, yang selalu datang bangkang ya, saya ni buat live ni sebab ramai juga yang follow live ya. Kalau ada masa-masa puluh-puluh lah, ada masa-masa sampai 100 lebih ya, yang follow. Jadi saya usaha sikit lah, ambil masa sikit untuk buat live. Tapi yang follow live saya ni bukan semua setuju dengan saya. Yang datang bangkang pun ada juga. Dia kata tak betul ni Ustaz cakap macam ni. Itu hanya bid'ah dari segi bahasa itu ini. Jadi saya harap, tapi saya tidak terus ban ya. Saya tengok dulu kalau dia bukan fake account. Biasa saya bagi chance lah. Mana tahu lama-lama dia dengar-dengar walaupun dia bangkang. Lama-lama dia faham. Mana tahu, wallahualam. Tapi kalau fake account ni account palsu, dia just datang untuk buat komen-komen yang nakal-nakal, yang itu saya akan ban lah. Saya akan block dia daripada page saya. Tapi kalau dia sekadar tak bersetuju, saya biarkan. Sebab dia akaun yang asli. Sebab moga-moga lama-lama dia dengar-dengar, Allah buka pintu hidayah bagi dia. Oh, dia faham, oh ini sebenarnya maksud dia. Kemudian yang kedua, dah takrif yang selesai. Yang kedua adalah pembahagian bid'ah. Pembahagian bid'ah ini boleh kita katakan secara umumnya ada dua. Satu pembahagian kepada 2 jenis dan satu lagi pembahagian kepada 5 jenis. Dan ini bukan khilaf. Kok orang kata, oh khilaf ulama. Ada ulama kata bid'ah 2, ada ulama kata bid'ah 5. Bukan khilaf. Dia hanya menjawab soalan yang berbeza. Ulama yang membahagikan bid'ah kepada 2, mereka menjawab persoalan bid'ah ini selari atau bercanggah dengan sunnah. Jadi ada bid'ah yang selari, itu dibenarkan. Ada bid'ah yang bercanggah, itu tidak dibenarkan. Yang selari itu dinamakan hasanah ke mahmudah ke terpulang. Yang bercanggah itu dinamakan sayyi'ah ke mazmumah ke terpulang. Yang penting dia kena selari dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat, tak boleh. Itu kayu ukur bid'ah. Ya? Bukan semua bid'ah. Kadang-kadang dia kata asal baik boleh buat. Asal baik maknanya dari segi syarak. Kan ada orang kata, kalau asal baik boleh buat, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Siapa cakap sembahyang subuh 4 rakaat baik? Dari segi syarak, sembahyang subuh 4 rakaat tidak baik. Ya? Sebab nanti kita akan lihat dalam bab yang ketiga, ada jenis ibadah tu memang Allah dah tetapkan macam itu. Bilangan dia, cara dia, tempat, bahkan ada yang ditetapkan. Itu tak boleh ubah lagi. Jadi bila kita ubah, jadi tak baik. Sembahyang subuh walaupun namanya sembahyang, tapi bila dibuat dengan sengaja 4 rakaat, itu adalah bid'ah yang buruk. Tak sah sembahyang dia, haram, ya, berdosa. Buat 2 rakaat dapat pahala, takkan nambah lagi 2 berdosa? Berdosa. Kerana dia membuat bid'ah yang buruk. Yang kedua, dia bahagikan bid'ah kepada 5, bukan kerana khilaf dengan yang pertama. Bahkan yang bahagi kepada 5 setuju dengan pembahagian yang jadi 2 tadi. Cuma mereka menjawab soalan yang berbeza. Mereka menjawab soalan apa hukum bid'ah. Kerana bid'ah bukan hukum ya. Bid'ah ini istilah merujuk mengatakan benda itu baru. Adapun hukum salah satu dari 5, hukum syarak salah satu dari 5 wajib. Satu perkara yang dituntut kita buat tak ada pilihan, kalau tak buat berdosa. Sunat satu perkara yang dituntut kita buat tapi masih ada pilihan, kalau tak buat pun tak berdosa, itu sunat ataupun mustahab ya. Kemudian disebut juga mandub. Yang ketiga, harus diberi pilihan nak buat atau tak nak buat. Yang keempat, makruh, dilarang kita buat tapi masih ada pilihan. Kalau buatlah tidak sampai berdosa ya. Tapi kalau ditinggal dapat pahala, makruh. Dan ada yang disuruh kita meninggalkannya, tidak ada pilihan. Kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Jadi bila perkara baharu ditimbang atas neraca hukum, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Maka bid'ah terbagi kepada 5 mengikut sudut ini, sudut hukum. Misalnya belajar nahwu bahasa Arab, tak ada zaman Nabi. Tapi untuk orang yang nak faham Al-Quran, untuk dia keluarkan hukum hakam daripada Al-Quran,
dia wajib belajar nahwu bahasa Arab. Itu contoh bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunat misalnya buat sekolah, buat universiti untuk orang menuntut ilmu. Kenapa sunat saja sedangkan menuntut ilmu itu wajib? Kerana menuntut ilmu tidak semestinya di sekolah dan di universiti. Ada orang boleh jadi alim kerana belajar di surau. Boleh jadi alim kerana belajar di rumah guru. Ya? Tetapi ini membantu, maka hukumnya sunat. Bid'ah yang harus seperti banyak makan. Kan Nabi SAW dan para sahabat mereka makan sikit. Kalau orang kata beza kita dengan Nabi, Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan tu banyak. Walaupun bid'ah tapi hukumnya harus. Kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Ataupun mewah dari segi pakaian. Kan? Kita pernah dengar ada sahabat Nabi, lepas semayang je tak sempat wirid terus balik. Sebab pakaian dia tu nak bagi isteri pula pakai untuk solat. Bayangkan satu pakaian suami isteri share. Kita jangan. Kalau lelaki pun paling kurang sehari 2 helai kan, siang selai, malam selai. Ke tuan-tuan pakai baju siang? Jarang kan? Lepas mandi nak maghrib dah tukar baju baru. Perempuan lagi lah. Baju nak pergi pasar lain, baju nak pergi kenduri lain, ya, baju nak macam-macam lah jenis. Jadi ini bid'ah tapi harus hukumnya. Bid'ah yang makruh seperti contoh yang diberikan adalah membuat ukiran di masjid. Ya. Kenapa makruh? Kerana tidak ada kena-mengena, tidak ada faedah kepada tujuan masjid. Tujuan masjid untuk ibadah, majlis ilmu. Kalau kapet bagi selesa, kalau aircon bagi selesa orang ibadah, kalau lampu pun sama. Tapi kalau ukiran tidak membantu. Maka hukumnya adalah makruh. Bid'ah yang makruh. Bid'ah yang haram, semua perkara bid'ah dalam akidah haram. Bid'ah dalam kepercayaan semuanya haram. Bahkan ada yang boleh bawa kepada kufur. Jadi akidah ni kena hati-hati. Pastikan akidah kita sama seperti akidah Nabi SAW, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bid'ah yang haram tidak semestinya dalam akidah, boleh berlaku juga dalam amalan. Misalnya ada orang nak buat solat jemaat hari Sabtu, sebab kata dia hari Jumaat jam, dia nak tukar buat hari Sabtu. Tapi setahu saya belum dilaksanakanlah, baru peringkat cadangan. Itu bid'ah yang haram, kerana solat jemaat mesti hari Jumaat. Demikian ada orang mencadangkan boleh buat haji sepanjang tahun. Sebab kata dia kalau haji bulan haji jadi sesak. Jadi orang rempuhan dan sebagainya. Maknanya Rabiul Awal boleh buat haji, Rabiul Akhir boleh pergi buat haji. Ini juga bid'ah yang sayyi'ah. Dan telah berlaku di Pulau Pinang satu kumpulan ajaran taslim di kampung Seronok, nama kampung tu, ya. Antara ajaran dia, kalau buat kerja haji tak payah pergi ke Mekah, memadai haji di Pulau Pinang je. Jimatlah kos kan, visa pun tak payah ni, nak beratur panjang dia kat tabung haji. Pulau Pinang berapa sangat kos. Tapi itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Bid'ah yang haram, ya. Baik, selesai. Yang ketiga. Dah selesai pertama ta'rif, yang kedua adalah kategori, yang ketiga dalil. Bila ulama kata ada perkara itu bid'ah baharu tapi boleh buat, mana dalil? Maka dalam kitab ni kita belajar satu dalil ayat suci Al-Quran, 3 dalil daripada hadis Nabi SAW dan satu dalil daripada athar, iaitu perkataan atau juga perbuatan sahabat Nabi. Dalil daripada ayat suci Al-Quran iaitu firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatani ibtada'uha. Rahbaniyah maknanya cara hidup sebagai pendeta, ya, cara hidup sebagai rahib. Ibtada'uha, orang-orang Nasara, ya, mereka yakni orang-orang Nasara yang buat bid'ah. Ma katabnaha alaihim, kami tidak menetapkan mereka hidup rahbaniyah. Rahbaniyah ni dia fokus kepada ibadah. Mereka tak fokus pada urusan dunia. Ini namanya cara hidup sebagai rahib. Siapa yang reka cara hidup ni? Orang Nasara, yang mana pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka reka ni? Illa ibtigha'a ridwanillah, tak ada tujuan lain nak dapat ridha Allah. Jadi di sebalik ayat ini, ceritanya adalah mereka diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Lalu sebahagian menjalankan kewajipan amal ma'ruf nahi mungkar. Malangnya yang menasihati dibunuh. Bila mereka nasihat jangan buat maksiat, mereka dibunuh. Lalu yang selamat mereka tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat,
mereka tak nasihat, agama mereka rosak. Tapi kalau mereka nasihat, nyawa melayang. Akhirnya untuk selamatkan daripada dilema ni, mereka duduk jauh daripada masyarakat, katakan di pinggir hutan, katakan di kaki gunung, mereka fokus kepada ibadah. Baik, soalan. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kata ayat ni jadi dalil bid'ah hasanah. Kaitannya adalah bila orang-orang Nasara meninggalkan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dah elok mereka hidup rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-haknya. Lalu bila mereka tinggalkan cara hidup rahbaniyah, Allah keji mereka. Allah melabelkan mereka orang fasik. Berarti perbuatan yang mereka tinggalkan itu baik. Kan kita kalau tinggal benda baik, dikeji. Kalau tinggal benda buruk, dipuji. Ni Allah keji mereka tinggalkan rahbaniyah. Berarti rahbaniyah itu baik. Sedangkan rahbaniyah itu adalah bid'ah. Jadi nas Al-Quran menunjukkan ada bid'ah yang baik. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Menarik ya, hadis yang sama dijadikan hujah oleh kawan-kawan kita yang dia kata tak ada bid'ah hasanah. Bid'ah semuanya buruk. Dia pakai hadis yang sama. Tapi biasanya dia terjemah tak habis. Hadis Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami. Urusan kami berarti urusan agama. Ma laysa minhu, yang ini yang selalu tak terjemah. Apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Biasa mereka hanya terjemah barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama maka tertolak. Jadi ma laysa minhu ni signifikan. Bila satu perkara yang bukan dari agama tertolak, maka mafhum mukhalafahnya, the implied understanding adalah perkara baru yang ada asalnya dalam agama, maka ianya diterima. Jadi ini yang dipanggil mafhum mukhalafah. Contoh kalau ada orang buat pengumuman, dia kata lepas daripada sembahyang Isyak, mohon jemaah yang berumur tak lebih pada 40 tahun, tolong tunggu dulu dalam surau. Lalu datang satu orang yang umurnya 60 tahun. Dia kata, Tuan Imam, saya nak tanya ni, saya umur dah 60, kena tunggu ke tidak? Jadi imam kata, kan tadi saya dah buat pengumuman. Jadi dia kata, yalah, imam kata siapa yang umur tak lebih 40 suruh tunggu. Yang lebih 40 imam tak cakap pula tunggu ke tidak. Jadi itulah imam tu fikir, loh, fahamlah ji, kalau saya dah cakap macam tu, understood lah. Kalau yang tak lebih 40 tunggu, maknanya yang lebih 40 tak payah tunggu. Itu namanya implied ya. Jadi apabila Nabi SAW bersabda ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, maka yang ada asalnya dalam agama ianya diterima. Contoh sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul itu adalah perkara bid'ah, perkara baru. Tidak berlaku di zaman Nabi SAW sambutan Maulidur Rasul, tidak berlaku di zaman Khulafa' ar-Rasyidin sambutan Maulidur Rasul. Maka ada kawan-kawan kita kata haram, tak boleh sambut Maulidur Rasul. Nabi pun tak buat, Khulafa' ar-Rasyidin pun tak buat. Jadi kita kata memang benda itu baru, tapi kena ukur adakah sambut maulid ni dari agama atau tidak. Pertama kita dapati Nabi SAW sendiri ada meraihkan hari kelahiran baginda, iaitu apabila ditanya kepada baginda SAW kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, baginda menjawab itulah hari saya dilahirkan. Mana Nabi ada meraihkan. Tapi cara kita bukan macam itu. Cara kita kan ada buat ceramah. Ceramah adakah dari agama? Ceramah itu kan adalah tazkirah, bagi peringatan, tausiah, bagi pesanan. Jadi ini termasuk daripada agama. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Orang yang berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kebenaran. Jadi tausiah, tazkirah ini dari agama. Kemudian biasa juga sambut maulid dengan jamu makan. Jamu makan ni dari agama atau tidak? Dari agama. Sebab Nabi suruh. Nabi bersabda, at'imut ta'am, jamulah makan.
Tak kisahlah jamu makan kerana hari jadi kita boleh. Jamu makan sebenar hari jadi Nabi SAW juga lebih aula boleh. Kemudian, apa lagi? Selawat memang dari agama. Qasidah, hukum asalnya harus. Qasidah maulid biasanya puji Nabi, puji Allah, itu dapat pahala. Kemudian berarak. Berarak ni berjalan ramai-ramai hukumnya harus, tapi boleh berubahlah. Kalau berjalan ramai-ramai misalnya contoh seperti perarakan LGBT itu kan, pakai pun tak senonoh, tujuan berarak pun untuk sokong LGBT, itu haram. Tapi sambut maulid biasanya orang pakaian tutup aurat, kemudian sambil berjalan tu sambil selawat, jalan pun telah dikawal, tak ada ganggu lalu lintas dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah sunat. Dapat pahala. Asalnya bukan sunat yang asal, tapi sunat yang mendatang. Ya, kerana menzahirkan kegembiraan dengan Nabi SAW. Ini contoh bagaimana aplikasi hadis man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu. Apa yang bukan dari agama tertolak. Maka kena pastikan perkara baharu itu ada tak asasnya dari agama, itu diterima. Kalau tidak ada asas dalam agama, maka itu ditolak. Macam sekarang ni nak suruh kita iktiraf lelaki yang potong buang kemaluan dia transgender. Dia kata itu hak asasi, itu bagai ni. Tak, itu tidak ada asas dalam agama. Itu tertolak. Walaupun itu urusan dunia. Ada orang kata bid'ah ni urusan agama je tak boleh, urusan dunia tak apa. Urusan dunia sekalipun. Kita bukan sekular. Ya, ada orang datang komen dalam Facebook saya, dia kata Nabi hanya datang untuk mengajar bab agama, bab dunia tidak. Siapa kata? Kamu belajar kat mana? Islam datang mengatur kedua-duanya. Cara solat, cara puasa, cara haji diajar, cara berniaga, sewa menyewa, buat syarikat, apa tu nikah kahwin, cerai berai, nak bukti siapa buat jenayah, nak hukum macam mana, ini kan semua urusan dunia. 3/4 daripada ilmu fiqh tu dunia. 1/4 saja yang agama, ibadah, kan ada bab ibadat, bersuci, itu ini. Bab kedua apa tu munakahat, jual apa nikah kahwin, bab dunia. Orang kafir pun nikah kahwin juga. Bab muamalat, dah kahwin tentulah nak cari makan, nak cari rezeki, jual beli dan sebagainya, bab dunia. Orang kafir juga berjual beli. Jadi salah orang yang mengatakan Nabi SAW hanya datang untuk bab agama, bab dunia tidak. Kemudian dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya, dan hadis yang lain saya ringkaskan sebab kita dah cerita ya, ini hanya ringkasan. Asar kata-kata daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar lihat orang Islam sembahyang tarawih secara berkecamuk, maknanya ada yang berjamaah dengan imam ni, ada yang berjamaah dengan imam lain, ada yang sembahyang seorang-seorang. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan supaya semua orang solat tarawih di belakang satu orang imam. Bila cadangan beliau diikuti, itulah keluar daripada mulut Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Ini yang kawan-kawan kita kata, itu Sayyidina Umar hanya cakap bid'ah dari segi bahasa. Itu ikut pendekatan ulama' yang kedua. Sebab di sisi ulama' yang kedua, yang dikatakan bid'ah dari segi syarak tu hanya yang buruk saja. Yang baik dari segi syarak tidak dinamakan bid'ah. Bila Sayyidina Umar sebut bid'ah, maknanya dari segi bahasa saja. Tidak menafikan bahawa ada perkara baharu yang zaman Nabi tak berlaku, tapi kerana tidak bercanggah dengan syarak, maka dibenarkan. Zaman Nabi SAW kan tak ditetapkan solat tarawih di belakang satu imam. Nabi solat orang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi dah tak keluar. Jadi masing-masing teruslah solat tarawih cara mereka masing-masing. Berkekalan sampai Sayyidina Umar suruh ikut satu imam, itu bid'ahnya di situ. Jadi kalau ikut ulama pendekatan yang pertama, bid'ah yang disebut oleh Sayyidina Umar itu adalah bid'ah hasanah. Kerana perkara baru tapi baik. Tapi kalau ikut ulama pendekatan yang kedua, bid'ah yang disebut oleh Sayyidina Umar itu hanya bid'ah dari segi bahasa. Kerana bid'ah dari segi istilah hanya perkara yang bercanggah dengan syarak saja. Jadi ini hanya khilaf dari segi istilah. Dari segi praktikalnya,
mengiktiraf perkara baharu yang baik itu adalah sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Yang terakhir ya. Kesimpulan yang terakhir, lagi 2 minit sempat ke dah. Kenapa mereka menolak adanya bid'ah hasanah? Kerana mereka salah faham hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu merupakan perkara yang sesat. Jadi dia kata kalau kita terima ada bid'ah yang baik, maknanya kita tolak hadis. Bukan. Bermakna kita faham hadis mengikut dalil-dalil yang ada. Kan ada ayat Quran menunjukkan ada bid'ah hasanah, ada hadis lain menunjukkan ada bid'ah hasanah. Jadi kullu di situ maknanya kebanyakan bid'ah, bukan semua. Jadi kullu dengan makna kebanyakan ini biasa dalam Quran hadis. Misalnya dalam Quran, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang zalim mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir mengatakan raja yang zalim itu hanya ambil sampan yang elok. Sampan yang ada lubang raja tidak ambil. Sebab itulah Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan itu supaya raja itu tidak ambil sampan orang miskin tadi. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu ibni adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput jasad dia bila mati kecuali tulang sulbi. Adakah jasad pada Nabi reput? Kan pada Nabi anak Adam. Jasad orang mati syahid anak Adam. Tapi jasad mereka tidak reput. Adakah hadis tidak betul? Hadis betul, tapi kita kena faham kullu dengan makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam bila mati akan reput, tapi ada juga anak Adam yang jasad mereka tidak reput. Jadi sebagai kesimpulan, menerima bid'ah hasanah ini sesuai dengan sunnah. Hanya perkara baharu yang bercanggah dengan syarak ditolak, sementara perkara baharu yang selari dengan syarak diterima. Ini pegangan para alim ulama semenjak daripada zaman sahabat sehinggalah ke salafus soleh tabi'in, tabi'in dan sehinggalah ke zaman kita ini, kecuali apabila datang kumpulan yang keliru ya, yang dikenali sebagai kumpulan Wahabi sekarang ini yang nak menyesatkan semua bid'ah. Jadi hati-hati ya dengan kekeliruan ini. Moga-moga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.